Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kisah pendeta Bahira bertemu dengan Nabi SAW saat kecil dalam Jami' Tirmizi, status dia sahih? Tuan-tuan bisa dengar cerita, Nabi bila pergi ke Syam, Nabi bertemu dengan Bahira ataupun Buhaira, iaitu padri yang beragama ahli kitab, yang mana bila dia tengok Nabi daripada jauh dengan Abu Talib, dia pun, masa tu Nabi kecil lagi kan, Nabi muda lagi, so dia pun tengok ada awan payung Nabi dengan rombongan tu, maka dia pun turun, dia tengok Nabi, dia tanya, siapa bapak budak ni? Abu Talib kata, saya. Dia kata, tak mungkin bapak budak ni hidup. Abu Talib kata, ni anak saudara saya. Dia kata, betul. Dia kata, jangan bawa masuklah budak ni ke sini, kerana nanti kalau ahli kitab tengok, ahli kitab akan bahayakan dia kan. Jadi Abu Talib pun dipujuk oleh padri ni, sehingga kan Abu Talib kata, okeylah, aku hantar dia balik. Dihantar sekali dengan Abu Bakar. Abu Bakar teman Nabi balik. Bilal. Saya tak ingat riwayat tu. Lama dah saya tak baca riwayat tu. Abu Bakar menghantar Bilal untuk teman Nabi. Untuk balik lah. Riwayat ni memang masyhur dalam kitab sirah. Tetapi riwayat ni dikritik oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi mengkritik kisah riwayat ni kerana kisah riwayat ni banyak yang pelik pada penilaian akal yang sejahtera. Pertama, sebab jalur dia tak berapa kuat. Ada seorang perawi, nama dia, saya lupa, lama dah tak baca benda ni. Ada seorang perawi tu, dia tak berapa kuat dia punya ingatan, dan dia bersendirian dalam riwayat. Saya tak ingat nama perawi tu. Saya tak ingat. Tapi bukan hanya sanad dia saja yang problem, matan dia tu pun, teks dia tu pun, kisah dia tu pun ada persoalan demi persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya yang pertama, dalam kisah tu disebut, bila Nabi SAW jalan bersama dengan Abu Talib pergi ke Syam, Nabi dipayungi oleh awan payung Nabi. Masa ni Nabi muda lagi, belum jadi Nabi. Okey? Dan Nabi pada masa tu bukan hanya dengan Abu Talib, bersama dengan rombongan Quraisy nak pergi ke Syam niaga. Bila awan payung Nabi, tiba-tiba dalam riwayat tu disebut, bila Nabi berada di bawah pokok, berdekatan dengan pokok tu, dia punya bayang tu, pokok tu sendiri akan menjala supaya bayang dia tu kena kat Nabi, supaya Nabi tak kena panas. Tu Zahabi kata, dah kalau ada awan, macam mana pula boleh timbul bayang? Pokok tu macam mana boleh ada bayang? Awan ada kan? Tu satu. Yang kedua, dia kata, kisah ni pelik sikit. Sebab Abu Talib bawa Nabi pada ketika itu, Nabi tengah muda. Abu Bakar muda lagi pada Nabi. Bilal lagi muda. Dah macam mana Bilal boleh berteman Nabi pula? Tak mungkin, Bilal pun kecil lagi masa tu. Dia kata betul pun mungkin Bilal pun tak hidup lagi, tak muncul lagi, tak lahir lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata peristiwa ni disaksikan oleh asyyahu Quraisy, orang-orang besar Quraisy, orang tua Quraisy. Dia orang bersama dengan Abu Talib masa tu. Dan kisah tu, bila padri tu cerita dia ni akan jadi Nabi, orang tua Quraisy dengar. Dan bila Nabi mendapat wahyu di Gua Hira, Nabi mula dakwah terang-terangan dekat Bukit Safa. Waktu tu orang Quraisy kata apa kat Nabi? Kebanyakan orang Quraisy kata apa kat Nabi? Penipu, tukang sihir, gila. Kenapa sekali pun Nabi tak pernah kata dalam dakwah dia, kau tak ingat ke dulu masa dekat Syam kita sama-sama jumpa padri tu, dia kata aku akan jadi Nabi. Sekarang ni lah. Kenapa Nabi tak sebut? Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kata dia tak bagi Nabi masuk ke Syam takut membahayakan Nabi. Tapi kenapa lepas daripada
Nabi dewasa, Nabi meniaga barang Khadijah, Nabi pergi balik. Dan tak ada apa pun jadi pada Nabi masa tu. Jadi persoalan-persoalan ni menyebabkan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kisah ini nak kata sahih tu problematik sikit lah. Timbul tanda tanya. Jadi ada yang terima kisah ini, ada yang tak terima, yang tolak, ada yang terima. Tapi yang pelik-pelik ni dia kata, yang ni memang tak sahih lah. Tapi kisah tu sendiri memang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi itulah kisah cerita pasal Bahira ni. Tapi Ustaz, kita dah dengar cerita ni lama Ustaz, tiba-tiba Ustaz kata tak sahih pula. Biasalah tuan-tuan, kajian kan? Kan, kajian memanglah macam tu. Sebenarnya saya ada bahas kisah ni dalam kajian saya masa di Jordan dulu lah. Dia masuk dalam saya punya tesis. Dan contoh macam Khadijah kan. Sayyidatina Khadijah nikah dengan Nabi umur berapa tahun? Kan dulu saya sebut kan, ada yang kata 40, yang tu biasa lah. Ada yang kata 20-an, ada yang kata 20-an, ada yang kata sama umur dengan Nabi SAW. Ada orang bila dengar macam tu, saya hurai dalam satu kuliah dulu dekat satu negeri lah. Saya ganti orang masa tu. Ustaz tu telefon saya cuti masa tu kan. Masa tu saya tak habis belajar lagi. Dia telefon saya cuti. Dia kata, ente cuti? Cuti. Tak ada buat apa ni? Tak ada. Kuliah pun tak ada. Ganti. Kita pun ceritalah sikit. Maklumlah, baru orang kata apa? Tengah semangat lagi masa tu kan. Kita pun share lah benda tu. Saya kata ada dua pendapat. Setakat yang saya baca ada dua lah. Ada yang kata 40, ada yang kata 20-an. Nampak yang 40 ni dari sudut sanad tak apa kuat. Yang 20-an ni kuat lagi. Sebab 40 ni riwayat Waqidi. 20-an ni riwayat Ibnu Ishaq. Waqidi dengan Ibnu Ishaq kuat lagi dari sudut ingatan tu. Yang keduanya logik pun ia juga. Sebab Nabi SAW anak dengan Khadijah ramai. Orang umur 40, dia tak berapa nak produktif lagi dah. Kan? Lepas pada kuliah, imam pun, saya pun dah masuk dalam kereta. Sebelum masuk dalam kereta tu, imam tu marah kat saya. Siapa panggil ni? Ustaz Wahabi datang sini. Jenuh pula saya. Saya nak keluar daripada kereta dah masa tu kan. Tapi orang yang bawa saya kata, saya ingat lagi Haji Sufyan. Masa tu Haji Sufyan dia sekarang dah meninggal lah, rahimahullah. Dia kata tak payahlah Ustaz, tak payah gaduh lah. Kalau Ustaz gaduh dengan dia orang tua, nampak Ustaz salah juga. Saya kata tak apalah. Okay.